Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi waqtada bihadihi ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, di bulan penuh keberkatan. Kita telah melalui dan juga melepasi nisfu Sya'ban, sebahagian dan juga separuh dari bulan Sya'ban, bulan Hijrah, iaitulah hari ini lebih kurang 19 Sya'ban bersamaan 22, lebih kurang 11-12 hari lagi kita akan bertemu satu bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang bertakwa, bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat kesihatan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita, ahli keluarga kita, anak isteri, cucu cicit, jiran tetangga, waris kaum kerabat, seterusnya ahlul qaryah kita, muslimin dan muslimat, kesempatan yang sangat besar untuk mengecapi bulan Ramadan, bulan ibadah, syahrus siyam wa syahrul qiyam. Bukan hanya puasa difardukan pada siang harinya, bahkan dituntut melakukan sedaya yang mungkin amal-amal ketaatan yang boleh membawa sang hamba tersebut mendekatkan diri dan juga berbekalan dengan bekalan orang-orang yang bertakwa, yang bukan hanya pada siangnya sahaja imsak, tidak makan dan tidak minum pada siangnya, bahkan pada malamnya menjadi abid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita nikmat kesihatan tubuh badan, ruang waktu masa untuk sama-sama kita memeriahkan dan juga bermunajat pada bulan yang mulia ini. Pada malam ini merupakan malam yang terakhir bagi saya untuk kita membaca kitab di malam ini. Barangkali minggu depan ianya ada satu halangan saya di luar kawasan, jadi barangkali malam ini malam yang terakhir sebelum kita menangguhkannya dan kita bersambung kembali selepas hari raya Idul Fitri pada tahun ini, mudah-mudahan insya-Allah. Pada minggu-minggu yang lalu kita berhenti telah menghabiskan adab-adab dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adab yang berkaitan dengan tidur. Apabila bangun tidur, adab yang keseterusnya ialah qaulal musannif rahimahullahu taala, yang ada adab, salah satu ada adab dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik sahaja kita bangkit daripada tidur, maka kita bersuci, menyucikan diri dengan doa-doa yang telah disebutkan pada minggu-minggu yang lalu. Yang ke-11 ada adab mengerjakan sembahyang, iaitulah lafaz Arabnya lebih kurang saya baca sedikit, mudah-mudahan ianya menjadi keberkatan kepada pengarang kita ini yang asalnya menulis dalam bahasa Arab, Al-Imam Hujjatullah
Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ardah, فإذا فغرت من طهارة الحدث والخبث في البدن والثياب كان ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة فاستقبل القبلة قائما مراوحا بين قدميك بحيث لا تضمهما واستوي قائما واقرأ قل أعوذ برب الناس تحسنا من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك وفغره من الوساوس. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan yang zahir ataupun yang batin, biasanya yang zahir lah, dan juga pakaian dan juga tempatmu, dia itulah tempat kita sujud barangkali. Di sini disebut sebagai tempat yang kita nak sembahyang tersebut. Dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat bagi lelaki, aurat besar, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan. Kadaran aurat disebutkan yang paling minima. Tetapi apabila sang hamba tersebut nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya kita berhias, bertatayub, mewangikan diri. Setelah bersuci daripada hadas itu, mengambil wuduk dan sebagainya dengan pakaian dan juga yang selayaknya bagi sang hamba lelaki dan wanita tersebut. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggankan sedikit di antara dua kaki. Dan berdirilah dengan tegak, kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Apabila kita berdiri untuk melakukan sembahyang, apa-apa sembahyang sekalipun, yang paling penting kita minta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sembahyang dan amal ibadah kita itu jauh daripada godaan dan juga bisikan syaitan yang masuk secara halus, yang membisikkan rasa was-was di dalam hati orang yang nak melakukan ketaatan dan juga nak melakukan sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada berdoa, pelbagai versi doa yang boleh dibaca, antara yang disebut oleh pengarang kita ini membaca surah Al-Mu'awwidhatain. Salah satu surah Al-Mu'awwidhatain yang kita ajar anak cucu kita, barangkali cikgu-cikgu di sekolah, di peringkat prasekolah dulu, nak tidur, pastikan berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala paling kurang dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Surah yang boleh menyelamatkan, menghindari sang hamba orang yang nak tidur itu. Apatah lagi kita dalam keadaan sedar nak melakukan sembahyang, berada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung daripada godaan dan juga bisikan halus syaitan yang terkutuk. Maka dibaca ketika itu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Walaupun ada ulama dalam buku-buku doa yang warid, umpamanya kita baca pelbagai doa yang lain, antaranya disebut sebagai Allahumma ja'alni, Allahumma atini afdala ma yu'ta min ibadika salihin. Pendek saja tuan-tuan. Allahumma atini, ya Allah, ya Tuhanku, atini, datangkan kepadaku afdala ma yu'ta, yang terlebih baik apa yang engkau telah datangkan kepada hamba engkau orang-orang yang saleh. Allahumma atini afdala ma yu'ta min ibadika salihin. Kemudian bacalah surah An-Nas dan sebagainya. Ini diajar oleh ulama satu doa. Sebab manusia apabila sebelum kita mengangkat takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala perbuatan yang harus bagi sang hamba tersebut. Ta'rif takbiratul ihram dalam kitab fiqh Syafi'i, takbir yang mengharamkan segala perbuatan harus bagi manusia,
Yang sebelum itu kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk masuk masjid, masuk surau, kita bersembang, bercakap, tengok telefon. Kalaupun makan seumpamanya, minum seumpamanya. Tetapi apabila kita duduk berdiri tegak di atas sejadah, sebaik sahaja kita angkat takbir tersebut, ia mengharamkan segala perbuatan sebelumnya. Sebab itu dinamakan takbiratul ihram. Untuk membezakan dengan takbirat al-intiqalat, takbir perpindahan, bangun daripada rukuk kepada i'tidal dan sebagainya. Itu dibahaskan dalam kitab fiqh. Sebab itulah apabila berdiri di atas sejadah ataupun menghadap kiblat tersebut, pastikan kita nak bahawa dalam jiwa kita, dalam minda kita kosong daripada segala urusan duniawi. Tapi tidak dapat tidak sebagai seorang manusia, kadang-kadang dengan pelbagai hal, fi'il, perangai dan sebagainya, seolah-olah dia terbawa dalam sembahyang. Sebab itulah khusyuk, sebahagian ulama antaranya Al-Imam Al-Ghazali juga, tak silap saya, meletakkan khusyuk ini termasuk dalam rukun sembahyang. Bukan hanya 13-14 itu sahaja. Barangkali kalau 13, yang ke-14 itu ialah khusyuk selepas daripada tertib, kan? Kalau ulama mengatakan rukun sembahyang ada 14, yang ke-15 itu ialah khusyuk. Sebab itulah orang-orang tasawuf, tuan-tuan, kalau kita baca, antaranya saya ingat Muhammad bin Sawar. Dia pernah berpesan kepada anak dia Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu. Sahal bin Abdullah ini seorang tokoh besar sufi pada zamannya. Ada lagi beberapa orang sahabatnya yang lahir pada zaman tersebut, pada kurun tersebut, tokoh-tokoh besar tasawuf. Antara diajar oleh Muhammad bin Sawar kepada anaknya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, dia kata, apabila kamu nak ke sembahyang, lazimkan kamu membaca Allahu ma'i, Allah Ta'ala ma'i, bersamaku. Allahu nazirun ilayya, Allah nazirun ilayya, melihat akan daku. Yang ketiga, Allahu syahidi, Allah Ta'ala syahidi, menyaksikan daku. Diulang-ulangnya 3 lafaz, 3 kalimah pendek tersebut. Dalam satu riwayat yang saya baca juga, ulama sufi, orang-orang sufi, orang-orang arifin selalu mengulang-ulangkan satu ungkapan yang masyhur yang kita dengar sebelum ini barangkali, tuan-tuan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ilahi anta maqsudi, engkau jualah maksud, tujuanku. Tujuan kita hidup di dunia ini segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridhaka matlubi, dan keredaan engkau ya Allah, matlubi, suatu tuntutan ke atasku yang aku tuntut. Diulang-ulangnya kalimah-kalimah yang diungkapkan kebanyakan ahli-ahli tasawuf dan sufi ini. Tapi paling kurang untuk kita orang awam, sebelum kita angkat takbiratul ihram, kita berminta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita jiwa yang tenang, hati yang khusyuk, hati yang khudu', ketundukan hati kita, jiwa kita daripada sebaran godaan dan juga bisikan syaitan. Kalau kita nak sebut lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan Arab cukup banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita mahabbah, kecintaan, halawah, kemanisan beriman,
Allah anugerahkan kita perkataan ar-raja, mengharapkan amal ibadah kita sebagai hamba yang berdosa, sebagai hamba yang tazallul, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, menerima ibadah kita. Kita mengharapkan sifat ar-raja, pengharapan yang sebenarnya sembahyang kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam bab khusyuk ini tuan-tuan yang mesti sentiasa kita didik. Ayat yang pertama, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan lafaz qad. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang mukmin tersebut yang dalam hidupnya bukan hanya dia mengeluarkan zakat, lizakati fa'ilun wa li furujihim hafizun, dia menjaga kemaluannya, tetapi persoalan khusyuk dalam sembahyang disebutkan dalam lafaz yang kedua, ayat yang kedua surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang-orang mukmin tersebut. Apa kejayaan mereka orang-orang mukmin tersebut? Ayat yang kedua ini mentafsirkan aflah ataupun al-falah tersebut. Bukan hanya seruan azan itu marilah menuju kejayaan, hayya 'alal falah, azan. Mana orang yang datang ke masjid di saat nida azan itu dilaungkan sudah memperolehi al-falah paling kurang. Apabila duduk di sejadah bersembahyang berjemaah lagi, alhamdulillah mendapat al-falah yang kedua. Dengan cara bagaimana? Dia khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina, mereka itu disebut dengan perkataan alladzina. Sebab kalau seorang lain, allazi, zaya, alladzina, zayanun, menunjukkan ramai. Bukan manusia ramai di dunia ini yang sujud patuh kepada Allah mendirikan sembahyang, bukan seorang sahaja yang ada khusyuk tersebut. Maknanya wujud ramai di kalangan hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang khusyuk dalam sembahyangnya. Alladzina fi salatihim khashi'un. Perkataan khasya'a, dia berdampingan dengan perkataan khada'a. Khada'a ini maknanya ketundukan hati. Jadi bagaimana cara apabila kita sembahyang, kita nak hudurul qalbi, kata ulama, nak menghadirkan hati. Ada kaedah-kaedahnya dibincangkan. Tidak ada di sini bagaimana nak mencapai khusyuk dalam ibadah. Yang mudah sekali tuan-tuan untuk kita orang awam ini ialah at-tafahum, iaitulah kefahaman ayat yang kita baca. Bermula daripada Allahu Akbar kabira. Bukan hanya kita tahu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ramai orang tahu sesungguhnya ya Allah, inna salati wa nusuki. Ayat Quran tu tuan-tuan boleh buat berlagu sebab dia ayat Quran. Tapi termasuk dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Salatku wa nusuki, haji, amal kerja haji umrahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu makna duduk antara dua sujud, sujud sahwinya
sujud as-sajdah pada pagi Jumaat tersebut, meskipun hanya doa, meskipun hanya zikir, kan? Dalam sembahyang ni dia pecah tiga. Dia ada tahmid, dia ada sami Allahu liman hamidah, dia ada doa. Ada kita doa, Rabbighfirli warhamni. Kita doa, Rabbighfirli warhamni, ya Allah, ighfirli. Dalam sembahyang tersebut kita berdoa lagi kepada Allah. Jadi kita ingat. Jadi kita boleh kita sebut Rabbighfirli warhamni, ya Allah, ampuni daku, rahmati daku, ila akhir. Ada kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang subuh. Sebab apa di pertengahan itu? Fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walai. Kenapa imam dia senyap dan kita baca secara perlahan? Nah, sebab yang mula-mula itu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, doa. Jadi kita imam berdoa Allahumma hdini fi man hadait, amin. Kita aminkan sebab imam sedang berdoa Allahumma hdini fi man hadai. Tetapi apabila sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait, hingga habis itu bukan doa. Itu disebut dalam bahasa Arab sebagai as-sana, iaitulah pujian. Sebab orang tanya kita, kerana imam saya nak tanya sikit, lama dah saya nak tanya ni, tapi segan. Kenapa separuh doa kunut yang separuh itu dibaca perlahan? Di negara Arab dia baca kuat semuanya, itu lain cerita, panjang lagi cerita jelah. Di negara Arab kita semayang dia tak jawab pun amin. Dia jawab 2-3 amin, dia jawab dengan cara lain, fashhad. Banyak lagi lah di negara Arab. Orang Arab dia semangat sebab dia faham bahasa Arab, apa yang disebut oleh imam, apatah lagi kunut yang panjang, kunut nazilah dan sebagainya, kan, yang kita baca beberapa bulan yang lalu, seumpama itu. Jadi paling kurang orang awam yang disebut dalam kitab ini, paling kurang kita beramal supaya nak menjadikan kualiti ibadah kita, kualiti sembahyang kita. Kalau sebelum ni kita ambil wuduk, duduk atas sejadah, berdiri, Allahu Akbar terus, paling kurang kita ada berhenti, mengambil ketenangan, mengosongkan jiwa kita, minda kita. Sebab itulah ada bab kita katakan ma'mun masbuk, ma'mun muwafiq. Meskipun dia sama-sama bertakbiratul ihram dengan imam, tapi imam Allahu Akbar, imam turun untuk rukuk, dia tersentak. Sebab apa? Belum baca Fatihah. Habis kita tanya dia, buat apa tadi? Ustaz, selepas habis baca doa iftitah, menerawang sehingga lupa nak baca Fatihah, sehingga imam Allahu Akbar, takbir nak rukuk. Jadi persoalan dalam fiqahnya, dia nak buat macam mana? Orang yang lupa, sengaja ataupun tidak, membaca rukun qauli al-Fatihah, dimaafkan ataupun tidak, ditinggalkan oleh imam dengan 2 rukun ataupun dengan 3 rukun dan sebagainya. Sebab itulah dibincangkan dalam masalah ma'mun masbuk. Sebab itulah kerana manusia ini kita sering lalai dengan godaan-godaan bisikan halus yang cuba nak mengganggu gugat orang yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirkan hatimu, hudurul qalbi, kosongkan jiwamu sebarang was-was. Hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat. Hadirkan hati tersebut sehingga tahap makam ihsan. Dalam hadis yang pertama, hadis 40 yang kita baca, hadis yang panjang tersebut,
Ini riwayatkan oleh Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang yang jauh, yang tidak dikenali, yang sering kita ceritakan hadis ini yang masyhur, bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam. Yang ketiga dia tanya Nabi, apa itu ihsan. Lalu Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beriman, kamu beribadah, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu beribadah, dalam masa yang sama kamu merasakan Allah Subhanahu wa taala melihat akan kamu, meskipun kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Meskipun kamu tak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, di situ sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yaraka, melihat kamu. Jadi bagaimana kita nak mendidik jiwa kita hudurul qalbi, khusyuknya dalam melakukan ibadah ini supaya mencapai maqam ihsan? Itulah jawapannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah seolah-olah anta'budallah ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu melihatnya. Dan engkau, apabila orang melihat kita, tuan-tuan, bagaimana kita? Dalam contoh yang mudah, kita nak akad nikah. Lama dah menikah, tuan-tuan. Saya pun nak sampai 20 tahun dah, tuan-tuan, lama lagi kan. Nah, contohlah anak cucu cicit kita, orang-orang muda mendirikan rumah tangga. Proses nak akad nikah, duduk di hadapan pegawai syarak, juru nikah tersebut, dengan hari ini kemodenan flash kamera ZAS, dengan lampu spotlight menerangi, dengan recording video. Dia asalnya, tuan-tuan, relax sahaja, tapi apabila nampak flash kamera, dia rasa lain macam. Sebab apa? Banyak mata sedang melihat dia seorang. Orang tak tengok songkoknya, orang tak tengok butang bajunya, orang tak tengok orang tengok mulut dia menyebut lafaz qabul tersebut. Uzawwijuka wa ankahtuka ma amarallah ma amarallahu bi ihsanin aw tasrihum bi ihsan. Wahai hamba Allah, wahai Muhammad bin Qasim, aku kahwinkan engkau dan aku nikahkan engkau. Habis itu bagaimana lafaz qabul tersebut dicelah tingkap, di tangga, di beranda, kalau di rumah lah, semuanya mata orang yang hadir terpandang kepada dia. Dia akan menjadi sejuk panas, nak kencing, padahal tak nak kencing pun dah mula berpeluh dan sebagainya. Seumpama itu, kita nak apabila kita berdiri di atas sejadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedang beribadah ini. Sebab itulah dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sembahyang. Jangan kita tafsir situ saja. Pergi masjid buat apa? Dapat neraka wail, itu tafsiran tak betul. Sebab apa? Dia kata, habis Allah Ta'ala sebut dalam Quran fawailul musallin, itu neraka wail bagi orang yang mendirikan sembahyang. Ayat selepas tu, alladzina fi salatihim sahun. Sahun itu kita nak ambil tafsiran ulama. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya Tafsirul Quran Al-Azim, saya baca, mengatakan bahawa ada dua tafsiran sahun ini. Yang lalai ini maknanya lalai yang bukan hanya tidak menjaga rukun, syarat sah, syarat wajibnya, bahkan yang malang sekali wal'iyadzubillah, yang tidak sembahyang langsung. Sahun di situ orang yang tidak sembahyang langsung, alpa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran yang pertama. Ibnu Katsir mentafsirkan sahun dalam ayat Al-Ma'un itu ialah orang yang sembahyang tetapi gagal untuk mencapai tahap kekhusyukan, ketundukan hati dalam
mendirikan sembahyang tersebut. Ya. Sebab itulah saya sebutkan cara pertama bagaimana untuk membina khusyuk ini, kita kena tafahum, kefahaman apa yang kita baca tersebut, tuan-tuan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, yang panjang sikit, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, yang paling minima subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh riwayat Ibnu Majah menambah dengan wa bihamdi. Tak baca langsung ustaz. Dia semayang Allahu akbar, rukuk dia tak baca, dia senyap. Sah sembahyang? Sah. Kerana bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ini ialah sunat hayat, bukannya rukun qauli. Orang yang baca sekali sah sembahyangnya, tapi pahala diumpamakan bacaan sekali sahaja. Orang yang baca salasan, 3 kali, pahalanya berganda daripada orang baca sekali. Orang yang tidak baca langsung tidak ada pahala kerana dia tidak membaca tasbih tersebut. Sembahyangnya sah, tetapi markah penuhnya tuan-tuan letak sendiri. Nak ceritakan begitu, kerana tasbih ini dalam salat ada 2 yang kita pelajari selalu, sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Sunat yang dikenakan ditanggung dengan sujud sahwi apabila lupa meninggalkannya dan sebagainya. Sunat hayat ini ialah semata-mata sunat dan ianya banyak di dalam sembahyang itu sendiri. Ya, itu dalam solat yang dibincangkan dalam kitab fiqh. Yang paling penting ialah bagaimana walaupun bahasa Arab, apabila kita sembahyang kita cuba memahami at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang kita baca itu tuan-tuan, itu versi panjang, ada versi pendek lagi tuan-tuan. At-tahiyah itu. Selepas doa iftitah memang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setengah ulama mengatakan sunat dituntut pada rakaat yang pertama, kedua. Setengah ulama mengatakan ianya sangat dituntut pada setiap rakaat. Iaitulah secara sir sahaja. Kemudian seterusnya beri masa. Dan engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu, dan engkau bermunajat dengannya, maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai dan dada yang penuh dengan berserabut dengan was-was dunia, bisikan syahwat hawa nafsu. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu. Dia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dengan penuh rendah diri, khudu' itu. Maka sembahlah Tuhanmu seakan engkau melihatnya, dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu yang saya telah sebutkan tadi. Makna daripada hadis Nabi SAW, kita tengok bagaimana kisah orang-orang yang sembahyang, khalifah-khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, para sahabat yang lain, tabi'in dan sebagainya. Masya Allah, memanglah kita ini jauh daripada sahabat, tetapi apabila kita membaca kisah-kisah bagaimana keadaan kekhusyukan golongan sahabat ridwanullahi alaihim sembahyang, sehingga tercucuk duri, dikatakan seorang sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tak silap saya, meneruskan sembahyangnya, dipatu ular sekalipun ketika sembahyang tidak berhenti. Rumah yang terbakar pun khusyuknya tidak tahu bahawa rumahnya yang di sebelah ini sedang mengalami kepulan asap kerana kebakaran. Begitu hebat, tahap keimanan mereka yang
yang dididik, mereka merupakan safwatun mukhtarah, golongan pilihan pada zaman keemasan hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang awam yang sering terdedah dengan kealpaan, kelalaian dalam hidup kita, melakukan dosa dan juga noda kecil. Kita sentiasa beristighfar, mudah-mudahan segala dosa kecil kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang menjadi titik hitam yang menghalang dan juga menghijab hati kita daripada untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi puasa bukan hanya sembahyang kita, lepas ini disusuli dengan rukun Islam yang besar. Berpuasa yang bukan hanya kita menerima puasa ini sebagai rukun Islam sahaja, bahkan kita niat untuk melakukan sebanyak mungkin. Bukan hanya puasa di siangnya, malamnya bertadarus, qiyam, bertarawih, witirnya, sahurnya, dan segala macam amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Ramadan yang akan datang ini suatu kualiti yang terbaik berbanding tahun-tahun yang lalu. As-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bergembira, sangat menantikan kedatangan bulan Ramadan ini, bukan hanya untuk buat kuih hari raya, tidak, bahkan kerana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu kebaikan, pintu ketaatan, pintu pengampunan. Tidur orang yang berpuasa sekalipun di bulan Ramadan ini berpahala. Bukan tidur dari awal pagi bangun puasa, tidak. Tidur nak ceritakan orang yang berpuasa ini pun berpahala. Apatah lagi mulutnya sentiasa berkumat kamit, berzikir, menyebut kebesaran Allah, beriktikaf, membaca Quran sedaya yang mungkin. Apatah lagi melakukan amal-amal zahiriyah yang lain, menyedekahkan makanan RM1 setakat yang mampu, it'amul masakin wal fuqara, memberi orang-orang yang susah, menghulurkan makanan hatta sebiji kurma sekalipun, air segelas seteguk sekalipun menghilangkan dahaga sahabatmu yang berpuasa, itu ianya dinilai satu pahala yang besar. Sama-sama kita dapat mendidik jiwa kita. Apabila sembahyang khusyuk, apabila puasa, iaitulah apa dia? Sembahyang kembarnya kena ajar didik hati kita khusyuk. Walaupun Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, hendaklah kamu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar. Tetapi dalam puasa ini nak menjaga satu sifat lagi yang nak didik jiwa kita, ialah as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Sifat sabar, bagaimana kita nak didik jiwa kita bulan puasa. Semua orang tidak makan, tidak minum. Semua orang kehausan, keletihan, sakit perut dan sebagainya. Semua orang perlu memandu jauh perjalanan. Semua orang melalui kawasan panas matahari dan sebagainya. Sebab itulah perkataan Ramadan itu, kata ulama bahasa, daripada perkataan ramat, ramimda. Ramat iaitulah panas terik matahari. Ulama tafsir lagi, apa kaitannya ramat itu? Iaitulah seolah-olah kepanasan terik cahaya matahari bagi orang yang sedang berpuasa itu seolah-olah membakar dosa-dosanya sang hamba tersebut, menyerap dosa sang hamba tersebut di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dalam keadaan puasa tuan-tuan, pukul 11.30, dalam cuaca yang panas, kita duduk di tengah matahari lebih kurang 10 minit, 15 minit tuan-tuan. Oh, rasa nak pitam juga tuan-tuan. Tak. Bulan tidak puasa boleh. Tak. Tapi nak ceritakan bagaimana sifat sabar itu. Allah nak didik hambanya ini di bulan puasa, bulan as-sabr, syahrus sabri, bulan kesabaran. Apabila hatimu masih belum mahu hadir, anggotamu masih belum tenang, maka ini adalah dari sebab kurangnya ma'rifahmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Cuba engkau bayangkan
jika ada orang yang saleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan, meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu, kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan kepadanya. Saat kita nak angkat takbir, Allahu Akbar, ada takbir ni yang boleh, yang sah sembahyang, ada tak boleh. Tambah alif lam tak boleh. Allahul Akbar tak boleh. Tetapi apabila kita tambah sifat Allah yang lain, Allahul Jalilu Akbar, sah pula sembahyang. Ini perbahasan takbiratul ihram, tuan-tuan. Lafaz takbiratul ihram tersebut, Allahu Akbar boleh. Akbar tersebut disebut macam mana? Ikbar tak boleh, dia membawa makna yang lain. Dalam kitab fiqh, Allah Al-Akbar tak boleh, tak sah. Tetapi ditambah dengan Allahul Jalilul Karim Akbar, boleh. Ini panjang pula lah perbahasan dia. Tapi kita nak sebutkan tak sifat Allah, Allahul Jalilu Akbar. Malaysia ni tak dengar lah orang sebut macam tu. Kalau di Arab, di Pakistan barangkali dengar. Tak? Tapi kita peliknya takbir dia imam ini Allahul Jalil, kita letak lagi Allah Al-Jalil, yang maha agung sifatnya, Akbar. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai nafsuku, tidak engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau boleh malu di hadapan manusia yang lemah ini. Dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang. Dia bermula dari hati, tuan-tuan. Sebab itulah kata ulama, Lau khasha'a hadzal qalbu la khasha'at, ataupun ada satu lafaz lagi saya lupa, la khasha'at jawarihu. Anggota kita ini, tangan kita yang kita angkat nak takbir ni akan jadi khusyuk. Mata kita tengok tempat sujud, mulut kita yang baca zikir itu, kaki kita, lutut kita, dahi kita yang letak di tanah tempat sujud. Umirtu an, aku diperintahkan supaya an asjuda ala sab'ati a'zamin. Perut anak kaki 2, lutut 2, tangan 2, 6, dahi 1, 7. Hidung ustaz, saya pakai mask. Setengah ulama mengatakan makruh. Kita kerana darurat. Tetapi hidung ini kalau tidak pakai mask, tidak pakai pelitup muka sebelum kahwin ini, aulanya kita sujud berseiringan dengan hidung kita. Oleh kerana pakai mask tidak menjadi masalah, kerana dia tidak terdapat dalam tafsiran sab'atu a'zamin, 7 tulang itu. 2 perut jari, 2 kepala lutut, 4 tapak tangan, 6 dahi. Tulang kan ni? Ke plastik. Tulang 7. Pakai mask di atas hidung yang ketat begitu, kerana musim ini, kerana SOP, tidak menjadi masalah. Apabila ditanggalkan mask tersebut, maka sujudlah secara beriringan. Seumpama itu. Nak ceritakan bahawa kata ulama, lau khasha'a hadzal qalbu, kalau khusyuknya hati kita ketika sembahyang ini, la khasha'at jawarihu, nescaya anggota kita yang lain, anggota sujud juga akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Last sekali, apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang. Sembahyangmu menjadi elok di hadapannya, sedang ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan dan kemanfaatan kepadamu. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala yang mengetahui segala rahsiamu, betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya.
Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu salah seorang daripada hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu, dan alangkah bersangatan jahilmu, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Ini di antara seolah-olah kita katakan bingkisan. Last sekali saya nak baca dalam buku saya, ada saya rujuk sedikit ini yang tidak ada disebut dalam kitab ini. Dikatakan orang yang bersembahyang itu tergolong kepada 4 golongan. Tak jumpa tuan-tuan. Yang pertama ialah golongan yang menegakkan sembahyang, muqimus salah. Alhamdulillah kita semua ini mudah-mudahan anak cucu kita doakan Nabi Ibrahim awal lagi doa dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimus salah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati, dan di kalangan zuriatku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Golongan yang berwawasan, yang memelihara zahir dan batin sembahyangnya, yang menjaga segala rukun, segala syarat, segala sunatnya, menjauhi segala makruh, segala larangannya lagi dilaksanakan dengan berjemaah. Malahan wujudnya hudurul qalbi, adanya dihadirkan hati, dan khusyuk serta khudu', ketundukan dalam sembahyang mereka itu. Itu golongan yang pertama. Orang yang kedua, golongan yang hanya sekadar sembahyang pada zahirnya jua tetapi kurang sempurna. Ada naqis pada sembahyangnya kerana tidak memelihara piawaian. Bahasa standard ini. Tidak memelihara standard ataupun piawaian dan tata cara ibadah sembahyang. Rukuknya barangkali tidak memenuhi piawaian rukuk yang sebagainya. Sujudnya barangkali ada sedikit lagi perlu diperbetulkan. Iftirashinya barangkali perlu disempurnakan lagi. Golongan yang ketiga, golongan yang kadang-kadang bersembahyang dan kadang-kadang tidak sembahyang. Wal'iyadzubillah. Golongan yang menurut hawa nafsu. Rajin aku sembahyang, malas aku tak sembahyang. Dalam hukum sembahyang mereka yang i'tikad sedemikian ini, dia tidak hukum kafir tuan-tuan, murtad, wal'iyadzubillah, tidak. Bimbang menjadi fasik. Orang yang tahu kefarduan hukum kewajiban sembahyang tapi malas melakukan sembahyang, kitab fiqh mengatakan fasik. Orang yang terkeluar dari Islam wal'iyadzubillah apabila i'tiqad bahawa sembahyang tidak wajib. Wal'iyadzubillah. 2 saja hukum. Yang keempat, golongan yang bersembahyang ini golongan yang langsung tidak sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, anak isteri kita, orang-orang zuriat kita yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa mengamalkan sembahyang dan juga amalan-amalan yang lain. Akhir sekali saya minta maaf sekali lagi kerana ada banyak ketikalan tidak hadir, dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat berpuasa lah. Semoga kita digolongkan di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak, dan kita yang paling penting sekali dianugerahkan kesihatan, kesejahteraan, sihat tubuh badan untuk beribadah di bulan Ramadan al-Mubarak. Walil hadits baqiyatun insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad